Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid Pak Zamrud. Diharapkan murid-murid semua telah bersedia untuk sesi PDPR Sejarah Tahun 4 pada pagi ini. Dan jangan lupa pastikan murid-murid telah bersarapan pagi bagi melancarkan sesi perkongsian video kit kendiri PDPR Cikgu pada hari ini. Baiklah murid-murid akan mempelajari Sejarah Tahun 4, Tajuk 1, Mari Belajar Sejarah. Unit 1, Mengenali Sejarah. Subtopik Sumber Sejarah yang dikendalikan oleh saya, Cikgu Fauzi, sepanjang PDPR ini berlangsung. Murid-murid, ini merupakan keratan terawal pada muka surat buku teks Sejarah Tahun 4 di mana murid-murid masih lagi berada di dalam tajuk 1 iaitu Mari Belajar Sejarah, Unit 1, Mengenali Sejarah dan subtopik yang baru iaitu Sumber Sejarah. Ini merupakan dokumen penjajaran kurikulum DPK bagi mata pelajaran sejarah tahun 4 di mana murid-murid akan mempelajari standard kandungan 1.1 pengertian dan kemahiran ilmu sejarah, standard pembelajaran untuk kandungan asas iaitu 1.1.2 mengenal pasti sumber sejarah dan kandungan tambahan iaitu bagi kewarganegaraan 1.1.7 menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Murid-murid, dalam video kit kendiri PDPR yang lalu, kita telah mempelajari tentang pengertian dan maksud sejarah. Mari kita imbas kembali sedikit tentang kandungan PDPR yang lalu. Sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sekiranya kebenaran sesuatu cerita tidak dapat dipastikan kesahihannya, cerita tersebut hanya akan dianggap sebagai kisah dongeng atau mitos. Di dalam paparan ini, murid-murid akan mempelajari sumber sejarah dan seterusnya kaedah penyelidikan pada sesi PDPR yang akan datang. Merungkai sumber sejarah melalui sumber sejarah yang akan murid pelajari, kaedah penyelidikan di mana perkongsian di dalam sesi PDPR yang berikutnya. Cerita-cerita dongeng seperti kisah Pak Kaduk, Pak Pandir, Lebay Malang dan Batu Belah Batu Petangkup pada zaman dahulu tidak boleh dianggap peristiwa sejarah kerana kisah-kisah mereka tidak dapat dibuktikan benar-benar berlaku. Persoalannya sekarang, bagaimanakah kita dapat menentukan peristiwa sejarah tersebut adalah sahih dan benar-benar berlaku? Bagi menjamin keaslian dalam penceritaan sejarah, sejarawan telah mewajibkan penggunaan bukti-bukti sejarah bagi menyokong sesuatu pengkisahan sejarah. Oleh itu, terdapat dua konsep penting yang perlu difahami oleh murid di dalam video kit kendiri PDPR sejarah kali ini. Pertama, ia berkaitan sumber sejarah. Apa itu sumber? Sumber sejarah sebenarnya merujuk kepada bukti-bukti yang menyokong kepada fakta sejarah. Sesuatu sumber sejarah berperanan memberikan maklumat dan bukti kepada kajian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Sebagai contoh, apabila seseorang sejarawan
merupakan kajian berkaitan Masjid Kampung Hulu Melaka yang mempunyai banyak peristiwa yang membawa kepada penceritaan kisah sejarah hasil pembinaan masjid ini sehingga sekarang. Begitu juga dengan kemasyhuran Kota Melaka di mana pernah dijajah oleh Portugis dan penemuan batu bersurat di Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. Terdapat dua jenis sumber dalam sejarah, iaitu sumber pertama yang dikenali sebagai sumber primer dan sumber kedua yang dikenali sebagai sumber sekunder. Sumber pertama merujuk kepada sumber asli yang berada dalam keadaan asal dan belum diolah oleh sejarawan dalam kajiannya. Terdapat beberapa jenis sumber yang termasuk dalam sumber pertama, iaitu artifak, manuskrip, fosil dan monumen. Artifak merujuk kepada barang-barang tinggalan lama yang dicipta oleh manusia seperti gendang dongson zaman gangsa, senjata lama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, shilling lama, tembikar dan lesung batu. Antara contoh artifak yang terkemuka di negara kita adalah keris Taming Sari yang pernah dimiliki oleh Laksmana Hang Tuah. Seterusnya, manuskrip. Manuskrip pula merujuk kepada naskah bertulis sama ada dalam bentuk tulisan tangan atau bercetak. Kebiasaannya, manuskrip merupakan catatan berkaitan rekod-rekod kerajaan lama, diary kehidupan seseorang tokoh dan catatan mengenai sesuatu peristiwa penting yang pernah berlaku. Antara manuskrip terpenting yang terkenal di negara kita iaitu Hikayat Sulalatu Salatin atau Sejarah Melayu tulisan Tun Sri Lanang yang merupakan catatan berkaitan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, fosil pula merujuk kepada tinggalan haiwan termasuk manusia atau tumbuhan daripada zaman lampau. Kebiasaannya, fosil ini ditemui dalam bentuk rangka, tulang dan tengkorak. Antara contoh fosil terpenting di negara kita termasuklah penemuan fosil rangka tulang manusia yang dikenali sebagai Perak Man di Lenggong Perak. Usia rangka yang dianggarkan sekitar 10,000 hingga 11,000 tahun itu menjadi bukti bahawa kawasan negara ini telah didiami manusia sejak awal zaman prasejarah di zaman Paleolitik. Seterusnya, sumber sejarah keempat ialah monumen. Monumen ialah tinggalan binaan manusia pada masa lalu. Antara tinggalan monumen yang menjadi sumber penting di negara ini termasuklah penemuan candi di Lembah Bujang, tamadun awal Sungai Batu
dan relau tempat melebur besi di Sungai Batu Kedah. Ini merupakan kota pertahanan Famosa yang dibina oleh penjajah Portugis di Melaka. Juga termasuk pelan kota Famosa yang menunjukkan kekuatan kubu pertahanan Melaka ketika itu. Sumber kedua atau lebih dikenali sebagai sumber sekunder dalam sejarah merujuk kepada hasil-hasil penulisan oleh sejarawan berkaitan sejarah. Kebiasaannya setelah melakukan kajian sejarah, sejarawan akan melaporkan hasil dapatan kajiannya dalam bentuk bertulis. Penulisan tersebut biasanya akan diterbitkan dalam bentuk buku, jurnal dan kertas penyelidikan. Antara contoh sumber kedua sejarah dalam bentuk tulisan buku di Malaysia termasuklah buku A History of Malaysia tulisan Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. Juga Sejarah Terengganu oleh Haji Buyung Adil. Sebentar tadi, kita telah belajar tentang maksud sumber sejarah. Baiklah murid-murid, sekarang kita ke kandungan tambahan K iaitu kewarganegaraan untuk 1.1.7 iaitu menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Antara contoh jawapannya ialah panduan hidup dan peringatan di dalam kehidupan. Kedua, sumber inspirasi dalam memperbaiki diri. Ketiga, rasa bangga dengan peristiwa sejarah yang berlaku. Murid-murid telah pun mempelajari tentang makna sejarah serta melihat dan mendengar contoh-contoh berkaitan peristiwa sejarah yang berlaku. Peristiwa-peristiwa yang berlaku memberikan kesan kepada diri dari segi emosi, fizikal dan mental serta kepada masyarakat dan pembangunan negara. Dengan menggunakan peta Eyting iaitu peta bulatan, murid senaraikan senarai tambahan dua jawapan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu. Ini merupakan peta bulatan di mana di bahagian tengah murid-murid perlu tuliskan iktibar, tutup bulatan kecil, kemudian senaraikan jawapan murid. Tambahan dua lagi termasuk 3 jawapan yang telah cikgu berikan. Kemudian barulah ditutupkan bulatan besar. Aktiviti murid. 1. Berikan 2 kepentingan mempelajari sejarah. Ini merupakan peta bulatan di mana di bahagian tengah, murid perlu tuliskan kepentingan mempelajari sejarah, kemudian tutupkan bulatan kecil itu dan tuliskan jawapan anda di luar bulatan kecil. Senaraikan jawapan yang berkaitan. Kemudian, tutupkan jawapan tersebut dengan bulatan yang besar. Pastikan ditulis dengan kemas. Seterusnya, lengkapkan peta Eyting peta buih berkaitan cara memelihara warisan negara kita. Ini merupakan peta buih. Murid perlu menuliskan di bahagian tengah cara memelihara warisan negara dan 5 lagi jawapan. Murid perlu senaraikan cara memelihara warisan negara kita. Jawapan murid mestilah berada di dalam peta buih di luar.
Cakna Minda. Senaraikan sumber sekunder yang telah pun murid pelajari melalui perkongsian video PDPR kita pada pagi ini. Seterusnya, sumber primer. Jangan lupa murid-murid, setiap aktiviti dan cakna minda, murid-murid perlu tuliskan di dalam buku nota sejarah yang telah pun murid-murid beli di sekolah. Guru akan menyemak jawapan setelah PKP ditamatkan dan sesi persekolahan dibuka secara bersemuka. Kesimpulannya tentang sumber sejarah yang menyokong bukti kepada sesuatu fakta sejarah. Ini merupakan bahan rujukan murid berkenaan sumber sejarah. Sekian sahaja perkongsian PDPR kita pada hari ini berkaitan kaedah sumber sejarah. Dan seterusnya, murid-murid akan mempelajari pada PDPR yang seterusnya berkenaan dengan kaedah penyelidikan sejarah. Sekian, terima kasih di atas kerjasama dan perhatian murid kepada video Kit Kendiri PDPR Sejarah tahun 4.